Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi yang mulia, Pak Engku Mohsin selaku tuan rumah, dan isteri, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya saya sangat seronok pada malam ini dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bersama. Dan bila pengurusi sebut orang Johor Bahru pun dapat video saya melalui WhatsApp, maknanya saya mengharapkan agar apa yang saya buat akan menjadi pemberat di timbangan baik saya di akhirat nanti, insya-Allah. Mungkin ada yang bertanya juga kan, tak penat ke? Saya kata okey je kan, kerana kita bukan berlari, kita bercakap. Baik, insya-Allah hari ini saya nak baca satu hadis yang mana saya kira hadis ni pun agak menarik juga untuk kita bincang sama-sama dan mengambil faedah daripada dia sebagai panduan kita sebagai seorang mukmin. Hadis ni adalah Sahih Bukhari. Kata Al-Imam Al-Bukhari, haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id qala haddatsana Sufyan an Amr bin Dinar qala akhbarani Al-Hasan ibnu Muhammad annahu sami'a Ubaidullah bin Abi Rafi'. Kata Imam Bukhari, telah bercerita kepada kami hadis ini Qutaibah ibn Sa'id. Kata dia, telah bercerita kepada dia hadis ini Sufyan, yang mana Sufyan meriwayatkan daripada Amr bin Dinar, yang mana Amr bin Dinar berkata, telah mengkhabarkan kepada saya hadis ini Hasan bin Muhammad. Hasan bin Muhammad mengatakan dia telah mendengar daripada Ubaidillah bin Abu Rafi', yang mana Ubaidullah bin Abu Rafi' mengatakan, sami'tu Aliyan radhiyallahu anhu, aku mendengar Ali ini maksud Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana waz Zubair wal Miqdad faqal intaliqu hatta ta'tu rawdata khakh. Kata Ali bercerita kepada anak murid dia lah, Ubaidullah bin Abi Rafi'. Dia kata, satu hari Nabi menghantar aku, Nabi mengutuskan aku daripada Madinah. Aku, Zubair dan juga Miqdad. 3 orang. Tiga-tiga ni sahabat. Dia kata, Nabi hantar aku pergi mana? Dia kata, ila hatta ta'tu intaliqu hatta ta'tu raudata khakh. Nabi kata pergi sehingga kamu sampai ke satu tempat yang nama dia Raudah Khakh. Raudatu Khakh. Baik. Pasal apa Nabi suruh pergi sana? Nabi kata, fa inna biha za'inatan ma'aha kitab. Kerana di sana ada seorang perempuan. Za'inah, seorang perempuan yang duduk dalam haudaj. Haudaj ni dia macam rumah kecil atas unta. Tentu biasa tengok kan, atas unta biasa kalau orang perempuan dia nak naik, dia naik atas benda tu baru letak atas unta. Agak tertutup lah tempat dia, tak ada nampak orang perempuan, tak apa cantik lah kan, tak ada benda tu. Nabi kata kau pergi ke sana, ke Raudah, di sana ada seorang perempuan yang sedang menunggang unta dalam rumah kecil atas unta tu. Za'inah, bersama dia ada kitab, bersama dia ada surat. Ambil surat tu.
Ali kata, "Fantalaqna ta'ada bina khailuna hatta ataina ar-rawdah." Maka kami pun keluar, pergi ke tempat yang Nabi suruh kami pergi. Nabi ni dia dapat tahu melalui wahyu lah. Yang mana Ali dengan Zubair dengan Miqdad dia tak tahu surat tu apa dia. Cuma Nabi suruh ambil. Nabi pun terima wahyu daripada Allah. Allah Ta'ala suruh ambil surat tu. Maka dia orang pun pergi. Dan dia orang menunggang kuda dengan laju. Kerana dalam isu ni Nabi nampak macam serius lah. Baik. Faiza nahnu bidda'inah, apabila kami sampai dekat perempuan tu, qulna laha, kami kata kepada dia, akhrijil kitab, keluarkan kepada kami surat. Ali dia tak cakap banyak kan, dia tak ada tanya, minta maaf nama siapa kan, tak penting. Ini bukan sesi suai kenal. Ini sesi di mana Nabi suruh dia buat satu mission. Biasalah tentera kalau ada misi kan, dia akan buat secepat yang mungkin. Maka ini satu mission, Nabi suruh ambil surat. Maka ambil lah. Dia kata akhrijil kitab, keluarkan kitab. Ali tak tanya pun, ada surat tak? Tak ada. Kerana Ali yakin dengan Nabi. Dia yang tak apa yakin dengan Nabi ni kadang-kadang umat yang datang kemudian ni kan, tak apa yakin. Ali tidak, dia yakin sungguh. Nabi kata ada surat, ada surat. Mari keluar surat. Baik. Kemudian dia kata, perempuan ni kata, "Mama'i kitab." Aku tak ada surat. Perempuan tu kata, aku tak ada surat. Tapi ni biasa cerita-cerita dalam hadis ni. Kadang-kadang tak disebut nama, dia tak sebut pun nama perempuan tu. Sebab tak penting pun. Nak tahu. Dia tak sebut pun macam mana muka perempuan tu. Tak penting pun. Kerana itu bukan fokus. Kisah ni fokus dia apa? Nabi suruh ambil surat. So dia cerita yang tu. Akhrijil kitab. Bagi surat. Perempuan tu kata, "Mama'i kitab." Aku tak ada surat. Tapi oleh kerana keyakinan Ali bin Abi Talib kepada Nabi, kerana Ali tahu Nabi tidak bercakap melainkan dalam isu ni dia berpandukan kepada wahyu. Ali kata apa? Ali gertak ah. Ali kata, "La tukhrijanna al-kitab aw lanulqiyanna thiyab." Sama ada hang keluarkan surat yang ada pada hang ataupun kami bogelkan hang. Ini bukan lucah ni tak? Sebab nak cari surat punya pasal. Dia terpaksa buka baju. So di sini timbul perbahasan. Ulama dia bincang, boleh ke tidak kita ni main gertak-gertak orang? Dalam isu ni ada dua hadis. Hadis yang pertama, hadis ni lah. Ali kata, "La tukhrijannal kitab aw lanulqiyanna thiyab." Bawa keluar kitab. Kalau tak, kami buka baju. Kami nak cari surat juga, tak peduli. Ada satu lagi hadis, Nabi pergi jumpa dengan Yahudi. Yahudi masa Nabi pergi perang Khaybar. Tuan tahu perang Khaybar kan? Perang Khaybar berlaku pada tahun ke-7 Hijrah. Yang mana perang Khaybar ni, masa tu Nabi baru lepas perang dengan Yahudi, Bani Nadir. Masa perang Bani Nadir, ada satu harta, satu bekas harta yang asalnya Nabi tak bagi Bani Nadir ambil, tapi dia orang bawa lari. Harta tu milik Huyai ibn Akhtab, bapa kepada Safiyah bintu Huyai, yang mana Safiyah tu akhirnya jadi isteri Nabi. Asalnya tawanan, jadi isteri Nabi. Bapa dia tu Yahudi. Dia orang bawa lari harta tu, bapa dia punya, dia orang bawa lari sampai dekat Khaybar. Nabi minta, "Mana bekas harta Huyai?" Dia orang Yahudi dia bohong. Dia kata, "Adhabathu nafaqah wal hurub." Harta yang kami bawa tu dah habis. Kami belanja dan habis untuk beli senjata perang. Nabi sebut apa? Nabi dengar berita dia, Nabi kata, "Al-ahdu qarib
wal malu aktsaru min zalik. Nabi ajar kita macam mana nak nilai satu-satu berita. Yang dia bawa tu berita lah. Bila Nabi tanya, bawa sini. Dulu aku tak bagi bawa apa-apa harta, sebab Nabi halau kan Bani Nadir. Nabi halau keluar pada Madinah, dia orang keluar. Nabi kata dengan syarat, jangan bawa apa-apa harta. Dia orang bawa juga. Maka Nabi minta balik. Mana harta yang kau orang bawa lari daripada Nadir yang aku tak bagi dulu? Bawa mari keluar. Yahudi ni kata, adhabat hunafaqah wal hurub. Harta tu dah habis, kami belanja dan habis untuk beli kelengkapan perang. Tuan-tuan, dalam tesis saya PhD, saya mengkaji tentang bagaimana nak berinteraksi dengan riwayat sirah, bagaimana nak berinteraksi dengan riwayat-riwayat sejarah berkaitan dengan sejarah Nabi ni. Orang yang sebelum ni, ketika mana dia bercerita tentang nak nilai riwayat sejarah menggunakan akal, biasanya dia orang akan refer kepada sahabat. Dia orang akan refer kepada Ibnu Abbas. Kerana Ibnu Abbas, masa dia dengar Abu Hurairah baca hadis, Abu Hurairah baca hadis, al-wudu mimma massatin nar walau min thawri aqid. Wajib mengambil wudu bila makan ataupun minum benda yang disentuh api, benda yang dimasak, wajib ambil wudu semula. Walaupun dia minum ataupun dia makan susu yang dimasak macam keju, tetap juga kena ambil wudu semula. Abu Hurairah riwayat daripada Nabi. Ibn Abbas dengar. Ibn Abbas kata, ya Abu Hurairah, ana tawadda bil ma'il hamim. Ya Abu Hurairah, bukankah kita boleh mengambil wuduk dengan air suam? Seolah-olah macam Ibn Abbas dia tak boleh cerna maklumat tu. Sebab dia, Abu Hurairah kata, Nabi kata wajib ambil wuduk bila makan atau minum benda yang disentuh api. Nak ambil wuduk, katalah dia kena pergi ambil wuduk. Tiba-tiba kena ambil wuduk dengan, dia pergi ambil wuduk dengan air suam. Air suam bukan kena disentuh api. So dia menggunakan akal lah. Sebenarnya hadis yang Abu Hurairah sebut tu betul, hadis tu sahih. Tapi sebab tu Abu Hurairah marah kat Ibn Abbas bila ditanya tu kan. Dia kata, ya ibna akhi, idza sami'ta hadithan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala tadribu lahu mathala. Ni budak. Sebab Abu Hurairah ni tua, Ibn Abbas muda kan. Ibn Abbas tanya soalan, dia macam sopan sikit kan. Abu Hurairah dia marah, aku baca hadis hang duk main-main pula. Budak, wahai anak saudaraku, kalau kau dengar hadis pada Nabi, jangan duk cari contoh-contoh. Dengar saja. Tapi hadis tu sebenarnya betul, cuma hadis tu telah dimansuhkan. Sebab tu tuan-tuan tadi ambil uduk, lepas tu minum kopi secawan, tak kena ambil uduk semula. Saya tahu ada yang pelik. Minum kopi batal uduk. Benda tu dah dimansuhkan di awal Islam. Sekarang dah tak ada dah. Kecuali daging unta. Daging unta ada khilaf. Siapa dah ada uduk makan daging unta, ada khilaf. Sebahagian ulama kata tak mansuh. Syafi'i kata mansuh. Mazhab Syafi'i kata mansuh berdasarkan hadis Jabir. Ada sebahagian ulama kata tak mansuh. Tetap kena ambil uduk dengan daging unta. So bila saya semak, rupanya ada hadis yang lebih awal daripada Ibnu Abbas tu. Sebab sebahagian ulama seperti Syekh Ad-Dumaini, Misfar Ad-Dumaini, Misfar Azam Ad-Dumaini, seorang ulama daripada Saudi. Dia buat PhD, tajuk PhD dia Maqayis Naqdil Mutun Indal Muhaddisin. Parameter mengkritik teks hadis. Dia buat secara umum lah. Saya punya lebih fokus pada sirah, yang dia umum. Dia kata di antara metod nak kaji teks, nak nilai teks, mesti bandingkan riwayat tu dengan akal. Nilai dengan akal. So dia kata antara yang awal yang buat adalah sahabat. So dia bawa lah riwayat daripada sahabat. Dia bawa riwayat daripada Ibnu Abbas, dia bawa riwayat daripada Umar, menunjukkan bahawasanya akal ni sebenarnya berfungsi untuk menilai sesuatu riwayat betul ke tidak. Tapi bila saya semak, sebenarnya bukan sahabat yang mula, Nabi mula. Dalam kisah yang saya sebut tadi ni, Nabi mula dulu. Bila Yahudi sebut kat Nabi, adhabathu nafaqah wal hurub, harta telah habis kami belanjakan dan habis beli kelengkapan perang. Nabi
Guna akal untuk nilai kebenaran cerita tu. Nabi kata apa? Nabi kata al-ahdu qarib. Tempohnya pendek. Wal malu aktsaru min zalik. Sedangkan duitnya banyak. Takkan boleh habis dalam sekelip mata? Ha? Ulang balik. Tak faham? Yang tu ingat ulang balik, rupanya pulang balik. Tak faham. Baik. Dia kata al-ahdu qarib wal malu aktsaru min zalik. Tempohnya pendek, harta lebih banyak. Takkan dah habis. Maka Nabi perintahkan Zubair. Zubair ni kira tak jauh lah dengan Nabi. Sebab Nabi kahwin dengan Aisyah. Zubair kahwin dengan siapa? Tuan-tuan, Zubair kahwin dengan siapa? Zubair kahwin dengan Asma. Maknanya Nabi dengan Zubair ni bukan orang jauh, biras lah kan? Biras lah. So Nabi perintahkan Zubair, ambil Yahudi yang cakap ni, gertak sikit, bagi pukul sikit sampai dia pulang balik. Cerita pulang balik memang ada. Maka dia mengakulah, so dia pulang balik lah kan. Maka ulama bincang. Minta maaf tuan, saya tak boleh laju sangat, suara saya serak sikit. Ulama bincang, boleh ke tidak penyiasat ke, polis ke, kalau orang tu kita nampak macam salah, kita nak suruh dia mengaku, kita pukul sikit, boleh tak? Tak boleh. Itu Nabi buat. Nabi buat sebab dia ada wahyu. Sebab Nabi tahu memang harta tu ada. Sebab tu Nabi suruh. Orang lain tak boleh. Selagi tak dibuktikan salah, dia tak salah. Ini pandangan empat mazhab. Tak boleh. Kita nak seksa dia sampai dia mengaku, tak boleh. Tak boleh. Ini bukan cara Islam. Baik. Maka Ali ni dia bukan gertak sebab apa? Sebab Nabi terima wahyu. Orang lain tak terima wahyu, maka tak boleh buat. Dia suruh ni, dia gertak ni, kalau tak bagi memang dia buat sungguh. Sebab dia yakin surat tu memang ada, cuma orang tu saja tak nak bagi tahu. Jadi perempuan ni bila dengar bagi surat, kalau tak kami buka baju. Dia dengar buka baju dia takut lah. Kan? Kalau lelaki tak apa lah, buka lah. Kan? Perempuan tak mau. Kan? Perempuan tak mau. Dia bagi. Dia kata Ali, qala fa akhrajathu min iqasiha. Dia keluarkan surat tu daripada celah rambut dia. Orang ada surat lah, celah rambut dia. Fa ataina bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami pun bawa surat tu pergi jumpa Nabi. Fa idza fi, dalam surat tu ditulis min Hatib ibn Abi Balta'ah, daripada Hatib bin Abi Balta'ah ila nasin bi Makkah. Surat ni ditulis daripada Hatib, dihantar kepada beberapa orang manusia yang berada di Makkah. Minal musyrikin, daripada orang-orang musyrik. Yukhbiruhum bi ba'di amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bercerita kepada mereka dalam surat itu tentang beberapa tujuan Nabi, beberapa tindakan Nabi. Hatib ni siapa? Hatib ni sahabat. Dan sebahagian kita mungkin biasa dengar kisah ni, yang mana peristiwa ni berlaku ketika mana selepas daripada perjanjian Hudaibiyah. Lepas perjanjian Hudaibiyah, Nabi melakukan gencatan senjata dengan orang-orang Quraisy selama 10 tahun. Tak boleh perang. Nabi janji dengan orang Quraisy, tapi dalam masa yang sama ada dua kabilah yang sedang bergaduh. Dua kabilah yang sedang bergaduh, dua-dua ni cuba nak masuk dalam perjanjian ni. Sebab perjanjian ni perjanjian besar antara Quraisy, kerana Quraisy tu besar. Antara Quraisy dengan Nabi. Jadi dia orang ni perang lama dah. Bila perang lama dah, dia orang pun teringin nak masuk sekali.
Nak join sekaki lah, nak tumpang sekaki. Siapa dua kabilah ni? Bani Bakar dengan Bani Khuza'ah. Dua kabilah ni bergaduh, perang. Tapi oleh kerana dia orang ni penat dah perang, masing-masing masuk perjanjian lah. Yang mana Bani Khuza'ah masuk bawah perjanjian Nabi, Bani Bakar masuk bawah perjanjian Quraisy. Maksud dia, kalau mana-mana tim pergi serang tim lain, perjanjian dikira batal dan kena perang. Jangan betray perjanjian. Maka perjanjian berjalan lah. Gencatan senjata berjalan. Tiba-tiba Bani Bakar ni tak puas hati dengan satu orang daripada Bani Khuza'ah. Dia minta tolong Quraisy untuk bantu dia bunuh geng Bani Khuza'ah. Mati geng Bani Khuza'ah. Jadi pemimpin Bani Khuza'ah datang jumpa Nabi minta tolong. Bila minta tolong, Nabi kata, Quraisy telah melakukan pengkhianatan terhadap perjanjian yang kita dah buat. Kita keluar untuk bebaskan kota Mekah. Jadi orang Quraisy bila dia dah bunuh satu orang daripada geng Bani Khuza'ah, dia dah tak tentu hala lah. Dia dah menyesal. Oh, ini kalau Muhammad tahu cerita ni habis. Maka Quraisy hantar Abu Sufyan untuk siasat. Abu Sufyan pergi siasat. Dia tengok Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah ni report tak dekat Nabi? Kan? Report tak kes ni dekat Nabi? Dia pergi cari satu orang pada Bani Khuza'ah, dia jumpa. Engkau daripada mana? Tak ada, aku bersia-sia je. Dia tak nak bagi tahu yang dia pernah report Nabi. Dia report kat Nabi cerita ni. Maka Abu Sufyan tak puas hati dengan cerita dia. Abu Sufyan pergi cari tai unta yang kawan ni bawa. Ni saya cerita dulu. Dia pergi cari tai unta yang kawan ni bawa. Bani Khuza'ah ni, satu orang tu dia bawa unta. Abu Sufyan pergi cari tai unta tu. Dia cari jumpa. Dia jumpa tai unta tu. Dia tengok dalam tai unta tu ada biji tamar. Bila ada biji tamar, maka Abu Sufyan buat kesimpulan dia baru balik daripada Madinah. Ini ilmu tai. Abu Sufyan tahulah dia pun balik pada Madinah. Sebab apa? Sebab ada tai. Sebab dalam tai itu ada biji tamar. Sebab tamar ni kat Madinah. Dan akhirnya Abu Sufyan pun tahu, Muhammad dah tahu cerita ni, maka Nabi pun nak keluar lah. Nak pergi serang orang Mekah. Kerana orang Mekah betray perjanjian, khianat dengan perjanjian. Maka bila Nabi nak pergi serang, Hatib ni tulis surat. Yang mana Hatib ni dia Muslim, dia mukmin. Tapi pasal apa dia tulis surat? Ini yang Nabi nak tahu. Nabi terima wahyu kata surat yang penting ada pada perempuan tu. Bila dah dapat tengok Hatib, maka Nabi tanya Hatib. Nabi kata, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Hatib, ma hadha? Wahai Hatib, apa ni? Tuan-tuan, yang pertama sekali, ini hadis ni menjadi bukti. Kalaulah perbuatan ni berlaku zaman kita, apa akan jadi pada Hatib ni? Tanpa bicara. Tapi Nabi memberikan ruang. Ya Hatib, ma hadha? Wahai Hatib, ni apa ni? Sebab tu kadang-kadang saya banyak sebut, saya kata, kita jangan beri ruang kepada orang untuk bercerita tentang orang lain tanpa kita bertanya sendiri pada orang tu. Nabi beri ruang pada Hatib. Walaupun dari segi zahir nampak perbuatan Hatib ni, teruk ni. Hang bagi tahu kat Quraisy yang Nabi nak pergi serang, ni bahaya. Ni pengkhianatan. Tapi Nabi tetap tanya juga, Hatib, apa yang kau sedang buat ni? Pasal apa kau buat ni? Mungkin pada zahirnya nampak macam Hatib nak khianat kita. Tapi mungkin dia ada alasan lain yang mana kita perlu dengar dulu. Kan? Jangan sekat dulu. Belum dengar lagi, dengar dulu. Itu dia punya main point. Okey. Ya Rasulullah, la ta'jal alai.
Dia kata, wahai Rasulullah, jangan terlalu cepat menghukum saya. Ya Rasulullah, jangan cepat sangat. Sabar dulu. Mau relax. Kan? Mau relax dulu. Dia kata, inni kuntum ra'an mulsaqan fi Quraisy. Sesungguhnya aku ni adalah seorang orang yang mempunyai perjanjian dengan Quraisy. Aku ni bukan Quraisy. Aku bukan Quraisy. Kata Hatib. Tapi aku ni orang yang berjanji dengan Quraisy. Maksud dia berjanji mengaku saudara. Zaman dulu ni biasalah. Zaman jahiliah dulu ni. Jadi Hatib kata, aku ni orang yang ada perjanjian dengan Quraisy. Perjanjian darah. Maka dia kata, walam akun min anfusiha, aku bukan Quraisy, aku cuma berjanji. Wa kana man ma'aka minal muhajirin man lahum qarabat yahmuna ahlihim wa amwalahum. Orang-orang muhajirin yang mengikut kamu ya Rasulullah, mereka ini memang Quraisy. Bila mereka Quraisy, mereka ada kerabat di Mekah, yang mana kerabat ini boleh menjaga ahli dan harta mereka. Aku tak ada. Aku cuma ada aku dan keluarga aku dekat Mekah. Jadi Hatib buat tu kerana apa? Kerana dia rasa apa yang dia buat ini dapat menyelamatkan keluarga dia yang berada di Mekah. Sebab tak ada orang nak lindungi. Maka dia kata, fa ahbabtu idh fatani dhalika minan nasab fihim an attakhidha indahum yadan yahmuna qarabati. Maka bila mana aku tak ada keturunan dengan mereka ini, maka bila aku tulis surat ni, aku mengharapkan bahawasanya mereka ni orang Quraisy percaya kat aku, seolah-olah macam aku ni orang depa, seolah-olah macam aku ni geng depa, satu tim. Maka dia orang tak akan bunuh keluarga aku, sebab dia orang tahu aku pindah kat sini. Kalau aku tak buat macam ni, aku bimbang nanti keluarga aku dekat Mekah akan dibunuh. Kerana geram mengaku punya pasal keluarga aku yang dapat azab dan bencana daripada Quraisy. Dia kata gitulah. Maka Nabi kata, dia kata lagi, walam af'alhu irtidadan an dini. Aku tak buat benda ni kerana aku murtad daripada agama aku. Wala ridam bil kufr ba'dal Islam. Bukan juga kerana aku redha dengan kekufuran selepas daripada aku masuk Islam. Faqara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama innahu qad sadaqakum. Yang dia ni cakap betul. Nabi kata. Sebab Nabi ada wahyu lah. Dia ni cakap betul. Tapi Umar tak puas hati. Umar kata, faqala Umar, ya Rasulullah, da'ni adrib unuqa hadzal munafiq. Ya Rasulullah, biarkan saya penggal tengkuk dia ni, munafik ni. Sebab Umar nampak perbuatan tu perbuatan orang munafik. Kerana Umar tak terima wahyu. Dia berbeza dengan Nabi yang mana Nabi terima wahyu. Jadi bila Umar sebut macam ni, Nabi tegurlah Umar. Nabi tegur. Nabi kata apa? Nabi kata, innahu qad syahida badran. Umar, dia ni dulu pernah bersama dengan kita dalam perang Badar. Kenapa perang Badar? Kenapa Nabi mention perang Badar? Kerana orang yang terlibat dalam perang Badar telah terbukti kesetiaannya pada Nabi. Ni satu lagi kaedah. Bila kita berinteraksi dengan manusia, kita kena adil. Walaupun kita nampak satu kesilapan pernah dilakukan oleh seorang sahabat, tapi kita kena nilai dia berdasarkan majoriti perbuatan dia. Jangan tengok yang tu saja. Kerana manusia ni, orang yang menilai itu sendiri pun, dia ada kesilapan di mana-mana. Maka Nabi ajar Umar jangan fokus tang tu saja. Kerana dia ni adalah seorang sahabat yang telah ada jasa besar. Dia telah terlibat dalam perang Badar, yang mana dalam perang Badar ni, memang Allah Ta'ala dah uji iman mereka kerana mereka keluar bukan untuk berperang dengan kelengkapan yang sangat minima. Tiba-tiba Allah Ta'ala takdirkan perang, mereka sanggup perang. Bukan sikit-sikit punya pengorbanan. Dia kadang-kadang orang ajak kita kan, jumpa kat kenduri Johor Bahru. Kawan kita kata ni dekat apa, Muar ada kenduri juga, jom kita pergi.
Kita ni tadi memang keluar pada rumah, memang nak ke JB sajalah, maknanya nak ke kawasan kita sajalah. Tiba-tiba ajak ke Muar, agak-agak kita fikir panjang. Kita fikir juga. Tambah yang ada anak kecil, duk mikir pampers cukup ke tak, duit cukup ke tak. Sebab sampul nak bagi kat orang kenduri ni RM10 lah kan. Sampul bawa satu je. Bila nak pergi Muar tu satu hal lagi. Duit minyak. Kita fikir panjang. Orang yang pergi Badar, dia bawa kelengkapan yang sangat minimal kerana dia asal bukan nak pergi perang. Dia nak ambush satu kumpulan Abu Sufyan saja. Tiba-tiba Allah Ta'ala takdirkan perang. Apa jawapan Sa'ad bin Mu'adh? Dia rela. Dia kata, ya Rasulullah, imdi ma amarakallah fa innaka law ista'radta bina hadzal bahr fa khudtahu lanakhudunnahu ma'ak. Ya Rasulullah, kami sanggup. Kalau engkau bentang depan kami ni laut, engkau redah laut ni, kami redah. 300 lebih lawan 1000 orang. Sat kertas memang tak boleh menang lah. Yang mana 1000 orang tu lengkap bersenjata. Abu Jahal dengan begitu sombong, ketika mana Abu Sufyan kontak dia, Abu Sufyan tukar jalan. Dia keluar daripada Plus, dia ikut jalan kampung. Sebab dia tahu jalan Plus tak selamat. Dia ikut jalan kampung. Bila selamat harta yang orang Muslim nak ambil balik tu, Abu Sufyan kontak Abu Jahal. Dia kata, dah lah, kita dah selamat, jom balik. Dia kata, la wallahi la narji' hatta na'tiya Badran. Kata Abu Sufyan, kata Abu Jahal. Bila Abu Sufyan kontak dia, jomlah balik. Tak payah perang lah, tak payah cari pasal dengan orang Islam. Dia kata, la wallahi la narji' hatta na'tiya Badran fanukhimu fihi thalatha nanharul jazur wa nuskhil khamar hatta tasma'a bina al-arab fala yazaluna yahabunana. Demi Allah kita tak akan balik, kata Abu Jahal, sampai kita duduk dekat Badar 3 hari 3 malam. Tak kisah, tak perang pun tak apa, yang penting kita nak berkampung dekat Badar. Pasal apa? Pasal kami duduk di sana nanti, kami akan nanharul jazur, kami akan sembelih unta, kami akan nahar unta, wa nasqil khamar, dan kami akan minum arak, wa yughanni alaina al-mughanniyan, dan perempuan-perempuan ronggeng akan menari, akan menyanyi pada kami, hatta tasma'a binal arab, sehingga Arab dengar cerita kita di Badar. Fala yazaluna yahabunana, kata Abu Jahal. Maka selama-lamanya mereka akan takut dengan kita. Maksudnya apa? Abu Jahal kata, kalau tak jadi perang pun tak apa. Tak jadi perang bukan kita lari, tak jadi perang sebab orang Islam takut. Abu Jahal daripada awal memang sangat-sangat takabur. Siapa sahabat-sahabat yang biasa dengar kuliah pada saya selalu cerita Abu Jahal memang takabur. Sebab tu Nabi masa dia mati, orang bawa kepala dia kat Nabi. Nabi kata apa? Bila tengok kepala Abu Jahal, hada Fir'aun hadhil ummah. Ni kepala Fir'aun umat ni. Pasal apa? Sebab Fir'aun ni takabur. Fir'aun mengaku Tuhan. Mana ada orang dalam dunia ni mengaku Tuhan? Fir'aun lah. Dia pecah rekod, masuk Guinness Book of Record. Dia tahu dia bukan Tuhan, tapi dia punya tak malu mengaku Tuhan. Jauh di sudut hati dia tahu, aku bukan Tuhan, aku tak cipta pun dunia ni. Tapi oleh kerana sifat takabur, Tuhan dah bagi macam-macam kat dia. Tuhan bagi macam-macam dah kat dia. Tiba-tiba dia nak claim satu benda yang orang lain tak boleh dapat. Yalah, kalau setakat senang, Qarun pun senang. So dia kata tak boleh kalau setakat senang, kalau setakat berkuasa. Orang lain, kerajaan lain pun ada kuasa. Dia nak claim satu benda yang orang tak boleh nak claim. Apa dia? Tuhan. Tapi sekarang pun ayah pin lebih kurang juga kan. Jangan main-main kan. Melayu boleh kan. Abu Jahal memang takabur. Dia masa dia mati dalam Sahih Muslim, masa dia mati, dia kena tikam dengan siapa? Mu'adh dengan Mu'awidh. Mu'adh dengan Mu'awidh ni pemuda yang jaga kebun dekat Madinah. Budak muda. Pada orang Mekah, orang Madinah ni lekeh. Kebun, budak muda, orang tuan-tuan tak pernah dengar nama kan. Dia masa kena tikam tu disebut, dia kata tak ada orang lain yang lebih gagah boleh tikam aku, cik. Paling tidak aku mati di atas tangan panglima. Ni apa orang muda kan. Sehingga Ibn Mas'ud datang, Ibn Mas'ud pancung kepala dia. Abu Jahal kan. Jadi orang yang pergi Badar ni iman dia telah teruji. Dia sanggup. No problem. 300 orang lebih
Ada yang kata 313, ada yang kata 319, ada yang kata 300. Banyak pandangan tu kerana berbeza. Perawi-perawi dia berbeza cara kira. Ada yang kira dengan spy sekali, ada yang tak kira spy, ada yang kira tentera saja, ada yang tengok anggaran saja. Sebab zaman dulu ni dia bukan ada diwan, dia bukan ada camp untuk tentera. Orang Madinah tu lah tentera. So dia tengok kan 320 ni. Agak takribi, agak kan. Sebab tu tuan-tuan, kalau tengok jarak masa kita nak solat kan, solat musafir, kan ada beza. Mana satu betul Ustaz? Ada ustaz kata 90, ada ustaz kata 85, ada ustaz kata 89.9. Saya pening. Ada yang kata 80 aja. Dia yang beza tu sebab apa? Sebab baca kitab beza-beza. Zaman Nabi disebut 2 marhalah. 2 marhalah ni dikira berdasarkan kepada anggaran. Macam contoh macam kadar mil. Dalam bahasa Arab dia ada satu kadar mil. Apa maksud mil? Mil ni maksudnya kita tengok sejauh mana kita boleh pergi tengok. Kita tengok atas bumi yang landai, sejauh mana kita boleh tengok. Jadi ulama hari ni kira-kira lebih kurang 2 kilometer. Lebih kurang. Ada yang kata 1.6, ada yang kata 2. Sebab apa? Sebab dia takribi. Dia anggaran. Kerana zaman dulu bukan ada tali tip nak pergi kira panjang tu kan. Tak boleh kira. Maka dia kira macam tu lah. Sehari semalam perjalanan unta. Berapa jauh? 5,000 hasta. Jenuh pula nak pergi ukur 5,000. Dia kira, dia anggar saja. Sebab tu ada beza. Ada yang kata 80, ada yang kata 90, ada yang kata 85, ada yang kata 89.9. Itu benda tu biasalah. Ha? Ada yang betul-betul pegang kerah. Tak boleh. Saya pegang 90. Jadi 89.9 tak boleh. Padahal benda tu anggaran je. Bolehlah 100 meter lagi. Jalan je lah kan. Pada saya gitulah, jalan je lah. 100 meter je lagi pun. Jadi telah terbukti iman dia. Telah terbukti iman dia. Maka sebab itu Nabi pesan kat Umar. Nabi kata jangan kau nak kata dia jahat. Kerana dia telah sumbang satu benda yang besar dalam agama. Macam tu juga kita nilai manusia lah. Sebelum kita nak kata dia macam-macam, kita tengok sumbangan dia pada agama dulu. Kalau besar sumbangan dia, kita pun kadang-kadang segan nak cakap lebih-lebih. Baik. Nabi kata, "Wama yudrika la'alla Allah tala'a 'ala man syahida badran faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Adakah kau tidak tahu barangkali Allah Ta'ala telah melihat orang-orang Badar dan mengatakan, "If'alu ma syi'tum." Buatlah apa yang engkau nak buat. Sesungguhnya aku telah mengampunkan kamu. Orang Badar dapat pengampunan lah. Dia nak buat apa lepas tu tidak menjadi no big deal. Salah, dosa-dosa. Tapi oleh kerana sumbangan Badar tu besar, maka telah menutup segala dosa yang dia buat selepas pada tu. Kemudian Nabi pun keluar sampai dekat sampai dekat Mekah. Sebelum sampai dekat Mekah, ada 3 orang musyrikin. Pemimpin orang Quraisy datang jumpa Nabi. Siapa dia? Abu Sufyan. Siapa lagi? Hakim bin Hizam dan Budail ibn Warqa. 3 orang. 3 Quraisy musyrikin. Tapi dalam 3 orang ni, 2 orang bila masuk jumpa Nabi, mula-mula dia orang nak masuk nak nego lah. Nak buat negotiation. Jangan serang Rasulullah, kami minta maaf banyak-banyak. Nabi kata no. Dah khianat. Kami nak serang Mekah, tak kira. Itu asalnya. Tapi 2 orang ni bila masuk jumpa Nabi, masuk tengok muka Nabi, masuk Islam selalu. Siapa dia? Hakim bin Hizam dan Budail. Dua-dua ni masuk Islam. Jadi Abu Sufyan tinggal seorang-seorang. Abu Sufyan dia tak nak masuk Islam. Nabi tanya dia, "Alam ya'ni laka an tashhada an la ilaha illallah?" Tidakkah telah sampai waktu untuk kau mengaku tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah? Dia kata, "Aku memang mengaku macam tu. Aku memang mengaku macam tu." Nabi tanya lagi, "Wa anni Rasulullah?" Ama wallah fa inna hadhihi fa inna la yazalu fi nafsi minha syai'. Tapi yang tu ada masalah sikitlah. Yang nak mengaku kau Rasulullah tu ada masalah sikit kat sini. Kan?
Sehingga Abbas bagi tahu kat dia. Abbas kata, "Waihak, ishhad syahadatain wa illa la tuqtal." Malang kau kena mengucap kalimah syahadah. Kalau tak, kau mungkin dibunuh. Maka akhirnya dia masuk Islam. Hikmah. Tuan-tuan, hikmah. Bila Nabi buka kota Mekah, belum buka lagi, pemimpin Quraisy masuk Islam dulu. Abu Sufyan ni, dia dikira sebagai tokoh perang antara Islam dengan antara Islam dengan Quraisy ni, dialah yang punya penyebab. Termasuk perang Khandaq, perang Uhud, perang Badar, semua dia. Tapi akhirnya dia masuk Islam. Belum Nabi buka kota Mekah, dia masuk Islam dah. Maka sebab tu bila Nabi masuk kota Mekah, Nabi sebut, Nabi kata, "Man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Wa man dakhala baitahu wa aghlaqa babahu fahuwa amin. Wa man dakhala Masjidal Haram fahuwa amin." Man dakhala Masjidal Haram fahuwa amin. Siapa masuk rumah Abu Sufyan, dia selamat. Siapa masuk rumah dia dah tutup pintu pun dia selamat. Siapa masuk Masjidil Haram, dia selamat. Maka tuan-tuan, apa yang saya nak ceritakan, Isyak pun dah masuk. Apa yang saya nak ceritakan daripada peristiwa ni, yang pertama sekali ialah Nabi SAW memberikan ruang untuk orang berhujah. Nabi memberikan ruang untuk orang berhujah dan memberikan alasan. Walaupun zahir perkataan dia nampak macam pengkhianatan, Nabi bagi ruang. Itu keadilan Islam. Bahkan bukan hanya keadilan itu di dalam dunia, sampai dekat hari akhirat. Sampai dekat hari akhirat, Allah Ta'ala timbang amalan kita. Sedangkan Allah Ta'ala ni sebelum daripada kita lahir, dia tahu dah kita akan ke mana. Kan kita baca dalam hadis 40, ada hadis yang kata bila sampai satu masa Allah Ta'ala akan hantar malaikat, yang mana Allah Ta'ala hantar malaikat, dia perintahkan malaikat untuk tulis beberapa perkara. 4 perkara. Apa dia? Tulis amalan dia, tulis rezeki dia, tulis ajal dia, tulis sama ada dia ni celaka ataupun gembira. Celaka tu makna masuk dalam neraka lah. Maka sebelum kita lahir, Tuhan tahu dah kita nak ke mana. Habis tu timbang buat apa? Timbang tu bukan untuk Tuhan. Timbang tu untuk kita, supaya bila kita dimasukkan ke dalam neraka, wal-iyazubillah, kalau dimasukkan dalam neraka, kita tak rasa kita dizalimi lah. Tuhan timbang depan-depan. Dan kita tak boleh kata, ni zalim ni. Tak. Bahkan bila masuk dalam neraka pun, yang mana neraka tu tempat azab yang paling pedih, tak ada tempat yang azab melainkan azab neraka. Penderitaan yang penghujung lah neraka ni. Dalam neraka tu pun, tempat orang jahat tu pun, Allah Ta'ala memberikan keadilan, yang mana tak semua dalam neraka tu satu level. Tak semua satu level. Ada yang paling bawah, orang munafik. Ada yang dapat seksa banyak ni, ada yang dapat seksa banyak tu. Di padang mahsyar juga beza-beza. Ada yang peluhnya sampai 2 kilometer mengalir. Ada yang peluhnya had pinggang, ada peluhnya had lutut. Tak sama. Pasal apa tak sama? Kerana keadilan Allah kepada manusia, berdasarkan amalan yang dia buat di atas muka bumi ni. Maka kita juga sesama manusia begitulah. Yang jadi masalah kadang-kadang ni, kita banyak dengar cerita orang. Why not kita pergi siasat dulu? In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Bila datang satu fasik membawa berita kepada kamu, siasat dulu. Hak ni siasat pun tak lagi, panggil pun tak lagi. Video banyak kat YouTube pun tak tengok lagi. Kan? Jangan buat keputusan dulu. Kerana Nabi memberikan ruang kepada Hatib. Itu satu. Yang kedua, tuan-tuan, Nabi sangat optimis. Sebelum daripada membuka kota Mekah, tak ada siapa berani jamin dan jangka yang Islam akan menang. Tuan-tuan bayang, satu orang yang dia halau keluar selai sepinggang daripada negeri, tiba-tiba boleh masuk balik ke negeri tu, bawa kekuatan, bawa bala tentera dan akhirnya berkuasa. Boleh buang semua berhala yang jumlahnya sebanyak 360.
berada di sekeliling dan dalam Kaabah. Akhirnya dikeluarkan keseluruhannya oleh Nabi. Sebab tu tuan-tuan, kita kena optimis. Apa optimis? Saya rasa tuan-tuan pun tahu kot. Maksud dia kena sangka baik. Kena sangka baik dengan Tuhan. Jangan putus harap. Dakwah kena terus. Dengan syarat. Syarat dia, semua kena berperanan. Ustaz buat kerja ustaz. Cameraman buat kerja cameraman. Yang mana Allah Ta'ala bagi rezeki lebih sikit, boleh bagi sumbangan. Yang penting semua kerja. Ada orang kadang-kadang dia kata tak apa, kita tunggu menang lah. Tak sama tuan-tuan. Hari ni kalau saya sebut nama Abu Bakar As-Siddiq, tuan-tuan kenal? Biasa dengar? Kalau saya sebut Umar Ibn Al-Khattab, biasa dengar? Biasa dengar. Tapi kalau saya sebut Budail Ibn Warqa, biasa dengar? Tak dengar? Hakim bin Hizam, baru tadi dengar. Pasal apa? Pasal apa tuan-tuan? Kerana mereka masuk Islam lewat. Mereka masuk Islam lepas pembukaan kota Mekah. Tu pun lepas dia orang takut. Pada peringkat awal, tapi alhamdulillah akhirnya dia orang Islam dia orang baiklah. Hakim bin Hizam ni pun baik Islam dia. Abu Sufyan pun Islam dia baik. Tapi nak ceritanya, mereka memilih untuk masuk Islam. Setelah Islam tu datang, mereka tangguh. Maka bila kemenangan tu datang, orang yang awal yang dapat kredit. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Sesiapa yang menunjukkan satu jalan yang baik. Ibn Hajar sebut dalam Fathul Bari, dia kata sunnatan hasanah ni memulakan benda baik. Maka Khadijah mendapat pahala. Orang yang masuk Islam selepas daripada dia masuk, maka Khadijah akan dapat pahala. Sebab dia mula. Dia orang pertama beriman dengan Nabi. Di kala orang lain tak mau beriman dengan Nabi. Sebab tu bila Aisyah tanya kat Nabi, apa benda lah ya Rasulullah, duk ingat lagi dekat perempuan tua yang gigi pun dah tak ada tu. Aisyah kan? Aisyah ni dia muda. Dia bila Khadijah dah wafat, Nabi duk ingat Khadijah. Satu hari Nabi solat, tiba-tiba dalam Sahih Bukhari, Nabi solat kat rumah, Nabi solat sunat. Tiba-tiba Nabi dengar orang bagi salam. Suara sebiji macam Khadijah. Maka Nabi cepat-cepat bagi salam. Nabi ringkaskan solat dia. Nabi buka pintu, tengok rupanya apa ni, adik-beradik Khadijah, bukan Khadijah. Nabi ingat Khadijah balik kan? Dia rindu Khadijah. Aisyah tengok kan? Apa lagi yang kau tunggu kat perempuan yang dah tua, gigi pun tak ada? Laqad abdalakallahu bima huwa khairum minha. Allah Ta'ala telah ganti dengan perempuan yang lebih baik daripada dia. Dalam kurungan, akulah tu. Nabi kata apa? Nabi kata, kalla. Tak ada yang lebih baik pada Khadijah. Amanatni hina kafaraniyan nas. Wasaddaqatni hina kadhabaniyan nas. Wa a'tatni bimaliha hina haramaniyan nas. Dia beriman dengan aku ketika mana orang lain kufur dengan aku. Dia membenarkan cakap aku ketika mana orang lain kata aku bohong. Dan dia memberikan aku dengan hartanya untuk aku berjuang di jalan Allah ketika mana orang lain tahan harta tak bagi kat aku. Mana nak sama? Aisyah bukan tak berjuang juga. Tapi sebab Aisyah tak bersama dengan Nabi daripada awal. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain. Hari ini bila kita baca sirah, nama Abu Bakar akan terpahat. Kerana Abu Bakar adalah orang yang paling rapat dengan Nabi dan dia memilih untuk beriman di peringkat awal. Maka sebab itu tuan-tuan, ketika mana Islam tengah lemah, ketika mana sunnah sedang ditekan, kita buatlah apa yang kita mampu. Jangan peluk tubuh je. Tengok apa yang jadi.
Menang ke kalah hari ni? Kalau kalah kita diam. Kalau menang kita join lah ramai-ramai. Tak. Kita kena buat sekadar yang kita mampu. Dan kita yakin Islam ni akan menang. Sunnah ini akan dominan. Kita yakin. Cumanya dia perlukan pengorbanan je. Dan di kalangan sahabat-sahabat yang awal masuk Islam, antaranya Mus'ab, mereka tak merasa pembukaan kota Mekah kerana Mus'ab mati dalam perang Uhud. Sa'ad bin Mu'az, pemimpin orang Ansar, dia tak merasa pembukaan kota Mekah kerana dia mati dulu. Dia mati dalam perang Khandaq. Tapi ketika mana Mekah dibuka, setiap orang akan melihat balik siapa punya perjuangan ni. Sebab tu bila orang sebut Sultan Muhammad Al-Fatih yang membuka kota Konstantinopel kan, kita jangan tengok dia saja, kerana kempen nak buka Konstantinopel bukan bermula di zaman dia, bermula daripada sultan-sultan sebelum dia. Dia cuma menyambung dan menyempurnakan kerja tu. Maka pembukaan kota Mekah ni dia bukan hanya yang Nabi bawa bersama dengan Nabi tu je. Dia bermula bila? Dia bermula daripada Mekah lagi. Sebelum Nabi keluar daripada Mekah, Nabi bawa muhajirin, Nabi pergi ke Madinah, Nabi train orang Madinah, dan akhirnya Nabi membawa kekuatan. Kalau orang muhajirin tak ikut Nabi, mungkin tak sekuat ni. Maka Nabi punya kekuatan tu disebabkan oleh sahabat-sahabat yang berbilang apa ni kita kata kemahiran. Nabi ada Khalid ibn Walid, Nabi Abdurrahman bin Auf, Nabi ada Uthman bin Affan, yang mana kecenderungan mereka berbeza-beza. Mana orang pandai grafik, buat grafik sikit. Yang pandai komputer, potong-potong video. Yang mana penting-penting, tolong sebar. Ustaz tak pandai buat benda ni, ustaz pandai bercakap kan. Tengah ada suara ni bolehlah bercakap kan. Tapi kita perlu bantuan semua. Semua berperanan. Supaya dakwah ini, supaya seruan untuk kembalikan orang kepada sunnah ini mendapat tempat. Kita bukan minta banyak, kita minta macam mana Nabi buat, macam tu kita buat. Saya ada seorang kawan, dia duduk marah mula-mula kan. Datang rumah saya, dia marah-marah, dia kata apa ni, memecah belahkan masyarakat, mengelirukan orang. Saya tanya dia orang kelirukan orang dengan apa? Iyalah, dia orang kata nak suruh, nak buat macam mana Nabi buat. Saya kata salah ke nak ajak orang kembali kepada sunnah? Taklah salah. Tapi ialah peninlah sikit. Pening sikit je, makan Panadol hilang. Tapi alhamdulillah lama-lama dia ikut. Kerana manusia ini bila dia dengar berkali-kali, akhirnya insya-Allah dia akan terpesona. Kerana dakwah ini bukan kita promosi diri. Kita bawa sunnah. Kita bawa kalam Nabi. Orang beriman, terutama orang Melayu, dia sayang Nabi dah. Yang tak bersama ni sebab tak pernah dengar. Dan tak dibenarkan untuk dengar. InsyaAllah, kalau diberi ruang, saya pun tak sampai Johor Bahru. Kan? Tuan-tuan panggil saya ke Johor Bahru untuk apa? Kerana tuan-tuan dah dengar kuliah saya kan? Bukan kerana saya. I'm nobody. Saya tak ada siapa-siapa, orang kampung lah. Tapi tuan-tuan kenal saya, tuan-tuan panggil saya kerana saya selama ini mungkin menyebut tentang hadis Nabi, menghurai tentang hadis Nabi, ajak orang untuk bersama dengan perjuangan sunnah. Maka tuan-tuan rasa perlu untuk datang, maka tuan-tuan panggil. Begitu juga saya mengharapkan supaya kita semua paling tidak kita berjuanglah. Mungkin ada yang kata, Allah Ustaz, saya ni dah macam mana Ustaz, umur pun dah senja ni. No, jangan cakap begitu. Abu Sufyan pun tua dah. Bila dia masuk Islam, dia berperanan. Bahkan dia minta Nabi untuk hantar dia jadi panglima perang dalam perang. Nabi bagi dah. It's never too late. Maknanya tak ada istilah terlalu lewat dalam Islam. Selagi mana mata belum pejam, selagi tu ruang masih ada, peluang masih ada. Berperananlah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pandang amalan kita, insya-Allah. Kerana kita nak keluar daripada dunia ni, kita nak bawa amalan kita. Walaupun ya, macam saya pun kadang-kadang suara pun dah tak ada. Saya fikir tu aja. Saya kata kita nak juang banyak-banyak untuk Islam ni, kita pun tak larat. Paling tidak kita bagi kuliah, bagi kesedaran kat orang. Orang bila doa, dia kata, ya Allah ampunkan saya, ampunkan guru saya. Mudah-mudahan saya termasuk dalam senarai guru tu.
Jadi mudah-mudahan tuan-tuan ada manfaat sikit hadis yang saya baca pada malam ini, memberikan kita semangat sikit untuk kita berjuang, untuk kita terus berdakwah, ajak orang kepada sunnah. Saya buka pada soalan ataupun komentar ataupun kritikan kalau ada.